Assalamualaikum dan selamat pagi. Tajuk inovasi kumpulan kami ialah Smart Plant System with IoT. Pendahuluan. Cili adalah sejenis sayur yang berbuah dan tanaman sayur bertanah rendah. Varieti yang baik perlu tahan terhadap penyakit dan serangan serangga. Untuk mendapatkan pokok cili yang rimbun dan subur, cara penanamannya perlu diberi perhatian. Pokok cili perlu disiram pada awal pagi dan lewat petang setiap hari kecuali hari hujan. Ini adalah untuk mengekalkan kesuburannya. Tanaman cili mengalami banyak masalah dan masalah yang paling utama adalah serangan perosak dan penyakit. Berbagai-bagai jenis serangga perosak telah dikenal pasti menyerang tanaman cili pada semua peringkat pertumbuhannya. Oleh yang demikian, kami membuat inovasi dalam penyiraman dan kurang memerlukan tenaga manusia. Penyiraman, pembajaan dan kawalan penyakit perosak juga boleh ditarifkan sebagai satu kaedah penanaman, di mana baja dalam bentuk larutan dialihkan terus ke zon pengakaran tanaman melalui sistem penyiraman. Kebanyakan sistem penyiraman digunakan dalam jenis titisan, iaitu jenis drip. Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk memeriksa tahap kelembapan di dalam tanah. Hal ini kerana pokok cili yang terlalu kering akan menyebabkan kematian pokok tersebut. Selain amalan pengurusan penyiraman dan pembajaan, pencegahan dan pengawalan perosak juga penting untuk mengeluarkan hasil yang tinggi dan bermutu. Sistem ini sangat berguna untuk peladang yang berskala kecil dan berskala besar. Permasalahan kajian. 1. Kesilapan dalam menyiram air yang banyak sehingga bertakung ke dalam pasu. 2. Kos tenaga buruh yang mahal. 3. Proses pembajaan yang tidak sekata dan mengambil masa yang lama. 4. Faktor cuaca dan kawalan penyakit. Objektif kajian: mereka bentuk sistem pam, titisan air dan pembajaan secara berjadual. 2. Menghasilkan atur cara penyiraman dan pembajaan automatik. 3. Menghasilkan lita penyiraman dan pembajaan automatik. Skop kajian. 1. Smart Plant System ini boleh dipantau oleh seorang pekerja sahaja. 2. Sistem ini dibangunkan menggunakan perisian Arduino. 3. Menggunakan aplikasi Blink sebagai paparan muka. Kajian literatur. 1. Pengatur caraan Arduino Uno. Piropa Ranjani dan James Sravaya 2018 menggunakan microcontroller Arduino Yun di mana ia boleh menerima dan menghantar maklumat kepada kebanyakan peranti dan melalui internet untuk mengawal peranti elektronik tertentu. Ia menggunakan perkakasan yang dikenali sebagai papan lipat Arduino dan program perisian C++. 2. Pengatur caraan Java. Menurut G. Parameswaran dan K. Sivaprasad 2016, dia menggunakan platform berasaskan perprograman Java yang memantau keseluruhan aplikasi ini menggunakan skili GPRS, iaitu dua telefon bimbit sebagai kawalan untuk pemeriksaan suhu dan kelembapan tanah dan untuk mengekalkan komposisi nutrien tanah yang diuruskan untuk pertumbuhan tanaman yang sesuai. 3. Sistem pengawal IoT. Menurut Ashwini B. 2018, dengan menggunakan sistem pengairan automatik menggunakan IoT, mampu menawarkan data penggunaan air masa nyata kepada pihak berkuasa. Sensor pintar di tanah ladang juga dapat memberitahu dalam masa yang nyata tentang tahap kelembapan di tanah dan dapat mencegah dari merosakkan air. 4. Sistem pengairan pintar menggunakan GSM modul dan buzzer. Menurut Sriti Rawal 2017, sambungan antara kedua-dua telefon bimbit itu dilakukan menggunakan GSM. Modul GSM dan microcontroller yang disambung menggunakan UART. Microcontroller kemudian memberi isyarat kepada telefon bimbit yang dipanggil dan telefon yang dipanggil akan mengaktifkan buzzer untuk memberitahu kepada peladang tanaman cili bahawa tanah sudah cukup lembap. Metodologi. 1. Papan Arduino. Mikro pengawal ATmega328 menggunakan perisian Arduino IDE untuk menulis, menyusun dan memuat turun program ke papan Arduino. 2. Penghantaran data. Media penghantaran tanpa wayar menggunakan transceiver Wi-Fi dan perkakasan interfacing untuk komunikasi data tanpa wayar antara telefon dan peralatan.
3. Model GSM. Sistem ini boleh dihidupkan atau mematikan pam. Mesej dihantar kepada petani melalui modul GSM, mengemas kini status pam air dan baja serta kelembapan tanah. Analisis kajian. Analisis kajian menunjukkan 3 faktor yang diperkenalkan sebagai objektif kajian yang mempunyai hasil yang positif terhadap tanaman cili, atau cara program dan litar yang dibangun dan dihasilkan berjaya berfungsi seperti yang dikehendaki dalam kajian ini. Kesimpulan, sistem pengairan, pembajaan dan kawalan penyakit melalui IoT adalah satu cara untuk memudahkan pengusaha ladang menjaga tanaman cili mereka. Selain daripada memudahkan pengusaha, penggunaan sistem IoT ini dapat menjimatkan penggunaan air yang berlebihan dan pembajaan yang sekata, seterusnya dapat menjimatkan kos pengeluaran. Kawalan penyakit pokok cili dapat diurus dengan baik. Cara penggunaan Smart Plant System with IoT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Petani, saya akan demo tentang sistem pengairan dan pembajaan racun serangga melalui IoT. Dalam projek kami menggunakan 4 buah pokok cili. Terdapat 2 pam iaitu air dan baja dan racun serangga. Ini ialah saluran untuk air dan baja dan ini pula ialah saluran untuk racun serangga. Dalam sistem pengairan, pembajaan dan racun serangga melalui IoT ini, kami menggunakan 2 kaedah. Yang pertama ialah secara manual dengan menekan push button ataupun melalui aplikasi Blink. Barang-barang yang kami gunakan dalam projek ini ialah, yang pertama ialah dripper, yang kedua ialah soil moisture sensor, yang ketiga ialah RTC ataupun real time clock, seterusnya ialah Arduino Mega, LCD, Wi-Fi ESP8266 dan juga relay. Kami menggunakan pam air untuk menyalurkan kepada air dan baja dan juga racun serangga. Kesemua pengesan lembapan tanah yang dicucuk di setiap pokok akan menunjukkan status kelembapan tanahnya di aplikasi Blink ini. Okey, dekat sini kita dapat lihat status kelembapan tanah untuk pokok 1 hingga pokok 4. Baiklah, saya telah set masa 120 second untuk pam air berfungsi. Saya akan on dan kita lihat apa yang terjadi kepada dripper dekat semua tanah. Kita dapat lihat pokok 1 mengeluarkan air, pokok 2 mengeluarkan air, pokok 3 pun mengeluarkan air, dan pokok 4 pun mengeluarkan air. Kesemua pokok ini, keempat pokok ini akan disalurkan air selama 120 saat. Seterusnya untuk racun serangga, saya akan menggunakan pam air untuk sedut racun serangga yang ada di dalam tong ini. Baiklah, untuk racun serangga, saya akan set masa untuk racun serangga itu disalurkan dan pukul berapa dia akan on. Baiklah, saya akan set masa hari ini, hari Isnin, dan sekarang pukul 5.24 dan saya akan set masa pukul 5.25. PM. Okey, kejap lagi saya akan on. Okey, bila saya tekan on, kita dapat lihat racun serangga berfungsi daripada bawah naik ke saluran yang pertama, tingkat pertama, dan seterusnya tingkat yang kedua. Dia akan kena kepada batang pokok
Pokok 1 kena pada batang, pokok 2 kena pada batang, pokok 3 kena pada batang dia, pokok 4 pun kena pada batang dia, dan atas dia pula kena pada daun. Dia akan tersebar dekat seluruh daun. Okay, dapat lihat. Sistem ini dapat membantu peladang untuk menjimatkan masa mereka dan menjimatkan kos, dan seterusnya dapat membantu menghasilkan banyak produk lah. Baiklah, itu sahaja untuk sistem pengairan dan baja dan juga racun serangga melalui IoT. Sekian, terima kasih.